Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Okay, Ustaz untuk sihat? Alhamdulillah, baik, sihat semua. Alhamdulillah. Okay, boleh kita mula ya? Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. فأما بعد. Alhamdulillah yang dihormati pihak penganjur Datin Raja Hanaliza selaku pengurusi Arhish Center, seluruh kru-kru yang bertugas secara live ya, bertugas dengan tugus lumus, dengan kesungguhan tanpa mengira masa mereka ya, tidak kedekut masa demi kerana Allah Ta'ala untuk menyebarkan agama, menyebarkan ilmu pada kita semua. Mudah-mudahan dan pada tuan-tuan sekalian hadirin muslimin, muslimat, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, mungkin ada peringkat anak dan sebagainya lah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kesempatan pada pagi yang penuh barakah pagi ini dipertemukan kita dalam ruang yang sedia ada ini, ataupun disebut sebagai melalui Zoom Arhish Center setiap minggu ya, kalau sepatutnya begitulah ya, tapi minggu lepas tak sempat saya ikut kerana ada sikit mesyuarat itu berkaitan dengan masyarakat untuk PIBG sekolah ya, terpaksalah saya luangkan sedikit masa untuk mereka dan kita pun tinggal sekejap ya perbincangan kita berkenaan dengan tajuk khususiyah khusus tentang ibadah kita ya, yang telah pun kita masuk siri yang ke-6 yang bicara tentang pada pagi ini insya-Allah tentang apa makmum, imam dan makmum dalam kitabnya Imam Makmum. Kemudian kita bicara dalam bab yang ke-51 ya, dalam bicaranya tentang tajuk pada hari ini iaitu makmum mendahului imam membaca Al-Fatihah. Baik tuan-tuan sekalian, sebelum itu kita teruskan, kita mulakan dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan apa, kita mukadimah dulu dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkati oleh Allah. Sebagaimana
yang disebut oleh Nabi SAW, sesuatu majlis ilmu yang dimulakan dengan Ummul Kitab, diakhiri dengan Kafaratul Majlis Suratul As. Majlis itu diberkati dan juga dipenuhi oleh para malaikat rahmat. Walaupun pertemuan kita ini melalui alam maya, tidak bertemu secara musyafahah, namun bagi saya anggap ini kira musyafahah lah juga, bertemu melalui secara live, cuma bezanya tak berdepan secara langsung, tak, orang panggil apa, tak bermusyafahat secara langsung, tapi live ini kira langsung lah juga, umpama dalam TV, begitu sahaja live, kamu di sana, saya di sini, begitu. Namun kalau kita kata di dalam secara live itu biasanya bersemuka ni dengan saya, tuan-tuan depan saya depan tuan-tuan, direct. Jadi mungkin juga susah nak bertemu, dengan suasana PKP ataupun suasana kita panggil apa, walaupun dibenarkan untuk bertemu, namun SOP-nya dengan jaraknya, dengan masanya, menjadikan kita sukar nak bertemu. Namun dengan cara ini saya rasa lebih mudah untuk kita bertemu. Hanya kita capaikan Android kita ataupun handphone ke tablet ke komputer dan sebagainya. Dengan kita capai yang itu sahaja, kita masuk dalam bilik, minta pada Allah, ya Allah nak belajar ni, namun tak dapat bersemuka, ini pun kira semuka lah tu kot, Kita minta pada Allah, mudah-mudahan keberadaan kita, masa kita, yang berlalu sentiasa mendapat manfaat dan barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita terus, Lepas ni kita nak tamu sikit taranum, Jadi kita tak perlulah mukadimah panjang-panjang untuk apa, kita teruskan pada bicara kita yang pentingnya pada tajuk bincangan kita pada hari ini. Jadi kita tengok dulu pada slide, saya nak kongsikan pada tuan-tuan lah. Okey, untuk panduan imam dan makmum, pada kali ini kita berada di siri yang ke-6, imam dan makmum, iaitu memperhalusi hukum hakam tentang solat berjamaah, yang sering kali menjadi buah tanya kita. Sama ada kita bertanya di hati kita, tak berani tanya secara berdepan, ataupun kita pertikai seorang diri je, pergi masjid sembahyang-sembahyang, tengok imam buat begini, aku tak puas hati kat imam, lalu kita pun tak ke masjid. Kena pula kita faham apa kita belajar, pergi masjid ini sebenarnya fardu kifayah mazhab Syafi'i. Ini untuk menyedapkan hati. Bila fardu kifayah, orang lain buat, kita tak payah, nak sedapkan hati. Padahal hati itu diselumuni ataupun dikerumuni dengan ataupun diselubungi dengan kemalasan, sebab dah lama berPKP di rumah, dah sedap dah jadi imam di rumah, dah sedap dah berjemaah di rumah, rasa dia pun mula cari hukum masjid perlu pergi atau tidak. Jangan buat begitu. Kerana hukum solat di masjid adalah fardu kifayah, memang betul di sudut mazhab Syafi'i. Manakala dari sudut mazhab Hambali pula dia kata fardu ain. Fardu ain ni adalah wajib. Wajib ataupun fardu ain. Maka bila sebut fardu ain, wajib. Bila wajib, kena pergi tak? Kena pergilah. Usilah. Alhamdulillah, aku mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, jenuh aku nak kena wajib ke masjid. Begitu pula hujahnya. Begitu juga yang ketiga, mazhab Hanafi. Manakala mazhab Hanafi pula dia ringankan sikit, dia kata fardu sunat muakkad. Sunat muakkad ni maknanya kalau tak pergi pun tak apa. Kalau pergi itu lebih baik, tak buat pun tak apa. Buat lebih baik, afdal, Maka dalam hal itu kita kata ketiga-tiga ini, apakah Imam Hanafi kata begitu atas dasar sebab tak wajib ke masjid? Adakah Imam Hambali saja mengatakan wajib ke masjid, imam lain semua tak nak pergi ke masjid? Tak begitu, Sepakat mereka tentang kelebihan fadail berjemaah. Sepakat mereka tentang kelebihan solat berjemaah, tetap tidak
tidak terasing, tetap sama. Ya, mereka tetap walaupun ada yang berpandangan mengatakan Nabi nak pergi bakar rumah, menyuruh Abu Bakar jadi imam. Kerana apa? Marah sangat kepada orang yang tak pergi ke masjid. Contohnya Nabi kata, "Hai Abu Bakar, kau naik jadi imam, aku nak bakar rumah mereka ni bagi orang yang tak masjid." Dia kata, "Tu hadis dhaif, bukan isunya dhaif. Isunya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak pergi bakar rumah. Ini satu isyarat kepada kita bahawa Rasulullah nak mengatakan kelebihan fadail, kelebihan berjemaah di masjid itu bukan satu rekaan, bukan satu-satunya, bukan satu apa kata rekaan, keseronokan yang digambarkan yang tidak tak penting, ya. Sedangkan di sana, ya, kepentingannya itu sok kira lah, sampai Rasulullah nak bakar rumah, nak menunjukkan sampai nak diwajibkan ke arah itu, kerana kelebihannya sok kira lah. Ya, 27 itu bagi orang berjemaah, tetapi fadail orang yang ke masjid kelebihannya cukup banyak. Ya, kenapa cukup banyak? Bermula daripada pergerakan dia. Ya, pergerakan berjalan nak ke masjid, keluar rumah, masuk masjid, macam kita contoh hari itu. Ya, masuk masjid, keluar rumah, masuk masjid, i'tikaf, tunggu imam, tunggu azan. Bila azan kita pun buat tahiyat sebelum tahiyat, buat sebelum tu buat sunat tahiyat masjid, buat qabliyah, tunggu Bilal qomat, dengar iqamah Bilal. Setelah dengar iqamah Bilal kita pun buat sunat kita terus solat berjemaah. Imam takbir Allahu Akbar, kita pun turut takbir selepas imam itu. Sempat takbiratul ihram bersama imam, kita cerita minggu lepas. Kelebihannya macam mana? Kalau hilang unta satu dunia pun tak sama kita luput takbiratul ihram bersama imam. Tu kelebihannya, fadilatnya. Tu tak kira amin lagi. Imam baca sirat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin itu saja tu, ya, man wafaqa. Kata Nabi, siapa yang beraminkan sempat mengaminkan, amin itu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Ya, siapa yang yang bacaan amin itu sama serentak, murafaqah itu serentak dengan iman dan malaikat sekali. Ya, di sini sebut malaikah, dia tak sebut imam, tapi bila sebut malaikah tu bersama dengan imam lah, amin. Sebab imam baca Fatihah, yang kita amin ramai-ramai tu. Dan akhirnya kata Nabi, ghufira lahu, diberi keampunan, ma taqaddama min zambih. Oh, diberi keampunan, tuan-tuan. Bukan sekat kita kita pun daftar pergi umrah. Dah umrah dah buka kan? Daftarlah umrah dan dapat pergi. Kita pun telefon adik-adik ni, kau nak pergi umrah dah ni. Ya, siapa nak mohon doa, di sana doa mustajab, tak dinafikan. Ya, kau nak pergi dah ni, kau nak solat berjemaah di sana. Ya, memang fadilatnya, kelebihan solat berjemaah di sana memang ada kelebihannya. Ya, begitu juga. Macam-macam lah kita cerita dan war-warkan pada sahabat-sahabat kita yang lain supaya nak mengatakan kita ni nak pergi tempat yang baik, nak umrah. Apa yang kita hajat daripada perjalanan itu? Keampunan ma taqaddama min zambih. Ya, kita dapat keampunan di sisi Allah. Tetapi pergi solat berjemaah tak perlu daftar pergi sebagaimana haji. Cuma kita keluar kerana Allah Ta'ala. Amin bersama imam, dapat keampunan. Takkah hebatnya begitu? Hari-hari dapat keampunan. Setiap waktu dapat keampunan. Ya, habis yang pergi Mekah tu buat apa? Nak ampun juga. Sebab mohon sekali, mohon banyak kali belum tentu diterima. Sebab kita ini bukan pengamal dosa, bukan pembuat dosa. Kadang-kadang kita terbuat dosa. Ya, sebagaimana kita kata la uqsimu bin nafsil lawamah. Allah sumpah pula dalam surah Qiyamah. Bagaimana kata Allah?
Ya, aku bersumpah dengan nafsu lawamah itu. Ya, apa maksud nafsu lawamah? Nafsu lawamah ni kalau dicerita oleh ulama-ulama sufiyin, mereka mengatakan bahawa orang-orang yang mereka ini pagi dia baik, petang dia jahat. Petang dia baik, pagi dia jahat. Dia macam sebab tu datangnya di Allah sumpah dengan nafsu ini kerana dia terbinasa bagi orang tersebut yang tidak mampu mendidik nafsunya sehingga dia rasa apa istiqamah dengan amalannya. Kalau jenis suka berjemaah, kalau ditinggal satu rakaat jemaah dia rasa rugi. Maka itu kita kata nafsu yang telah dibimbing. Tak pergi masjid, yang lelaki ni tak sembahyang, dia tahu ruginya hari ni satu dunia isinya aku tak ada. Kerana tak sempat solat subuh berjemaah, rugi, menangis. Sebab tu saya sebut dulu kan, dalam slot-slot yang lalu, orang-orang soleh, pagi dia, kalau dia tidur malam, dia azam, dia kata kalau aku tak jaga tahajud malam ini, tunggu aku jaga selepas subuh itu, aku akan sembahyang berapa rakaat yang mampu aku akan buat satu hari zikir menggantikan tahajud yang tak buat malam tadi. Apa kata syaitan? Syaitan kata kau pergi kejut orang tu ya. Sebab apa? Suruh dia bangun. Esok satu hari dia sembahyang tak berhenti. Kita nak masuk kacau dia pun tak boleh. Baik maka kau pergi kejut. Syaitan tolong kejut. Jadi syaitan dulu jadi hamba manusia. Hamba orang-orang yang soleh. Dia kejutnya bangun tahajud. Dia kata tak apa, esok kita helah lain pula. Dia banyak kerja, kita pujuk dia supaya dia sibuk dengan kerja, tak solat duha dan sebagainya. Lalu sampai esok dia buat juga duha. Ya, dia nak menunjukkan bahawa kita sendiri pun syaitan, orang-orang yang soleh ini mampu menjadikan syaitan sebagai hamba mereka. Syaitan kejut. Jadi kalau kita tuan-tuan tak mampu buat, kita kena istiqamah, azam, didik nafsu kita sampai mampu buat. Ya, begitu juga kelas-kelas ilmu dan sebagainya, sampai istiqamah nak cari ilmu tu, walaupun apa masa yang ada mesti aku lalui dengan ilmu. Ya, supaya kita dapat dalam banyak-banyak ilmu tu bukan semua melekat. Ada yang terhambat, ada yang hilang, jatuh di pinggir jalan, ada yang belum lagi bagi salam berpisah dengan guru, sudah terlupa segala-galanya. Ya, ada yang macam tu, ada yang ingat seperti Imam Syafi'i, tak ada buku pun. Ya, slide pun tak ada, buku tak ada, tulis pun tidak, tapi dia ingat. Itu lagi dahsyat. Imam Syafi'i dulu tak ada buku, tulis dengan air liur kat tangan kan, ingat juga. Ya, saya nak menunjukkan bahawa kesungguhan kita, istiqamah kita, Allah lihat dan Allah perhati. Insya-Allah dengan kesungguhan itu Allah akan ganjarkan sebaik-baik ganjaran, ya. Nak kata mukadimah ke apa tu? Yang mukadimah kepada tajuk kita ni. Ya, yang khusus dia katakan makmum, imam dan makmum kepentingannya. Jadi terus kepada tajuk hubungan kita pada hari ini dengan tajuk, iaitu dikatakan imam tadi, ya, imam makmum mendahului imam dalam baca Fatihah. Hukum membaca Fatihah ketika sedang baca Fatihah, ya. Okey. Imam, tajuk dia makmum mendahului imam. Maksudnya makmum dia baca dulu dalam bacaan Fatihah, ya. Dia takut apa? Ini baru dibicarakan. Ada makmum dia baca Fatihah dulu, takut sekejap lagi dia tak sempat baca Fatihah. Sebab dia kenal makmum tu, dia kenal imam. Ya, orang yang muafiq. Orang yang muafiq di dalam solat. Muafiq ni maksud apa tuan-tuan? Dulu kita dah bicarakan bab muafiq. Ya, bab muafiq ni maksudnya ada makmum yang kita faham muafiq ni satu benda saja. Muafiq, yang muafiq ni maksudnya kita sempat dengan imam. Betul. Satu bab begitu. Iaitu dikatakan muafiq ialah orang yang sempat bersama imam, ya, ikut imam daripada awal. Takbiratul ihram, bila imam tu angkat tangan Allahu akbar, kita pun Allahu akbar. Ikut sekali. Itu dipanggil muafiq. Masbuk ni dia datang lepas dah daripada imam takbiratul ihram, ya.
dia datang selepas, kadang-kadang sebelum imam sebut amin. Kadang dia datang ketika imam tengah amin. Kadang-kadang dia datang ketika mana imam baca surah. Dan kadang-kadang juga masbuk ini dia datang ketika mana imam sedang rokok. Jemaah muslimat ada dalam balik tabir. Dia datang pula ketika rokok, lalu dia takbir sama kuat dengan imam. Ya, Allahu Akbar. Ya. Jadi yang makmum di belakang tabir itu duk ingat makmum imam dah bangun daripada sujud. Ya. Rupanya takbir makmum yang masbuk. Ya, makmum yang masbuk datang-datang terus takbir kuat sama macam imam takbir. Dan akhirnya makmum muslimat ni bangkit lebih awal daripada imam. Duk balik tabir tak nampak. Betul tak? Dia bangun awal lagi daripada sujud sebab dia ingat imam takbir. Boleh atau tidak? Dalam situasi itu makmum nakal ini kena mengaji hukumnya, ya. Jangan nak buat punca bagi rosak solat orang lain. Ya, jangan jahil pergi sembahyang, bahaya. Ya. Dia pergi sembahyang lah serba jahil, dia takbir kuat Allahu Akbar. Dia baru nak pergi turun sujud bersama imam sebab dia kata fadilatnya jangan tunggu imam tu berdiri, kita pergi sujud sekali. Dia pun Allahu Akbar. Kena pula dia sujud, dia takbir tu panjang. Ya, daripada berdiri nak turun sujud, panjanglah. Allahu Akbar. Ya, makmum tu pula duk ingat imam dah sujud kedua selesai, bangun nak berdiri. Ya. Lalu makmum muslimat di balik tabir pakat berdiri belakang. Imam tak naik lagi. Pada ketika itu, boleh atau tidak makmum muslimat tu batal itu? Tidak. Tak batal. Pertama sebab tak sengaja. Yang kedua, kita mendahului satu rukun dengan tak sengaja. Ya, kalau disengajakan, dia tak batal lagi. Kalau satu rukun, dua rukun baru batal. Kalau satu rukun, belum batal. Ya, kalau dua rukun baru batal. Satu rukun tak batal, cuma haram. Kalau dengan sengaja jadi haram. Kalau dua rukun, sengaja, haram dan batal. Dia terlajak daripada makmum, imam tengah sujud tu, datang makmum nakal takbir kuat. Allahu Akbar. Dia turun nak sujud bersama imam, nak ambil fadilat sujud. Ya, jangan tunggu tangguh. Ya, tunggu imam diri. Ada setengah orang dia bila dia datang tu dia tengok imam sujud tu buat betulkan baju, ambil kunci, betul tutup handphone, betul songkok. Tak payahlah sengit pun tak apa kan. Ambil fadilat sujud dan rukuk bersama imam tu. Walaupun tak dikira rakaat, tetapi kita mengejar fadilat sujud bersama imam. Kalau 4 kali sujud fadilat tetap lebih. Kalau dia sujud 3, imam sujud 4, fadilat dia kurang 1. Ya, kita bila sebut fadilat, pahala banyak mana, tak usah kira lah. Pahala tu di sisi Allah Ta'ala, ya. Lalu, dia sujud menyebabkan makmum tadi, hak muslimat duduk belakang tabir berdiri. Berdiri kerana satu rukun sahaja dan tidak sengaja, tak jadi haram. Batal pun tidak, haram pun tidak. Kalau sengaja, dia sekadar haram, tetapi tak batal. Ya. Beza pula, macam saya pernah sebut hari itu, makmum, imam baca sujud ayat tilawah. Ayat yang ada sujud tilawah. Imam rokok, imam sujud. Makmum di belakang, muslimat tak nampak, dia tak sujud. Sah tak solat dia? Sah. Kerana satu, dia tak tahu. Imam tak bagi tahu ada ayat sujud. Dan imam pula semangat malam tu, oleh kerana esok tu pagi Jumaat, dia pun baca malam tu, ulang siap-siap surah Sejadah. Dia pun baca sampai ayat dia kata kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam tak mau sujud. Makmum pula hak muslimat di belakang tabir tadi turun sujud. Apa hukum dia? Dia mendahului imam. Kalau dia tak sengaja, dia ingat imam nak sujud, imam tak sujud, dia turun dulu. Dia turun dulu, maka dia tidak batal. Ya, tidak batal sebab dia tak sengaja satu. Ya, bagaimana dia nak buat? Dia terus berdiri. Jangan baca-baca apa dah. Tak perlu baca sebab imam tak sujud. Maka kita tak perlu baca, bangun berdiri duduk di tempat asal balik. Sebab apa? Memang perkara itu tidak batal sebab tak sengaja. Perbuatan pun tidak jadi haram. Ya. Cuma jangan mendahului imam
sampai tahap dengan sengaja. Sengaja ni jadi haram. Bila haram ni, nak contoh pada tuan-tuan. Bila haram, bererti kita kurang pahala. Kurang pahala. Ya, kurang pahala ibadah kita. Maksudnya, kita buat perbuatan yang haram. Jadi haram, hilang pahala. Bukan habis terus, dia hilang. Dalam rakaat itu hilang pahala dan fadilat yang lebih. Sebab itu berhati-hati, bawa jiwa kita, hati kita ketika mana pergi bersembahyang di masjid. Baik, dicerita imam mendahului. Okay, imam mendahului. Jadi dalam bab Fatihah ni tuan-tuan, kita cerita tadi kan, masbuk dan muafiq. Muafiq dan masbuk, ya, sebelum kita pergi itu, maknanya imam mendahului makmum. Makmum mendahului imam, bukan imam mendahului imam, makmum, tak ada masalah lah. Ceritanya makmum mendahului imam, dia baca dulu Fatihah. Kerana apa? Dia bimbang, takut-takut. Dia takut-takut apa? Dia takut dia sendiri tak sempat baca Fatihah. Kenapa tak sempat baca Fatihah? Kerana dia tahu dah imam ni sekejap lagi kalau dia amin tu dia baca 2 ayat, 2 baris saja. 2 baris tu banyak. Tapi kena kita pula, kita secara biasa kita tak akan sempat baca Fatihah dengan dia. Orang yang macam ni tuan-tuan, dibenarkan sehingga tertinggal 2 hingga 3 rukun. 3 rukun panjang. Apa maksud 2 rukun, 3 rukun panjang? Rukun panjang ni tuan-tuan, pertamanya qiyam. Qiyam ni rukun yang panjang. Kedua, rukuk. Rukuk juga adalah rukun yang panjang. I'tidal rukun pendek. Sujud pertama rukun panjang. Antara 2 sujud rukun pendek. Dan sujud yang kedua rukun panjang. Maka kalau kita nak kira rukuk, i'tidal, sujud pertama antara 2 sujud, sujud yang kedua. Maka bagi mereka yang memang dia muafiq dengan imam daripada awal, dia masuk sembahyang di masjid tadi, masuk saja dia pun takbir dengan imam Allah, dia pun ikut sekali sempat. Fadilat dia sempat baca takbiratul ihram, dia sempat baca iftitah, dia sempat baca Fatihah, amin bersama imam. Imam baca Fatihah dia dengar, kemudian bila imam tu rukuk, imam baca cepat, dia nak ada hal barangkali. Makmum ni biasa dia kata imam ni lambat, tapi hari ni imam baca laju, dia baca sederhana, tapi sederhana tu biasanya cepat. Dan hari tu ya, tiba-tiba imam rukuk, dia baru alhamdulillah, dia baca sederhana lambatlah. Ar-Rahmanir-Rahim. Imam dah i'tidal. Maliki yaumiddin. Imam turun pula sujud. Lepas tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam antara 2 sujud, ihdinas siratal mustaqim. Imam sujud kali kedua. Itu dah berapa rukun tuan-tuan? 3 rukun. Kalau dah 3 rukun, sebelum imam bangun yang ketiga, yang kedua tadi kan, rukun pertama rukuk, i'tidal, tak kira sebab rukun pendek. Sujud yang kedua, yang pertama tu rukun yang kedua, selepas pada rukuk kedua yang panjang, antara 2 sujud tak kira sebab pendek. Yang ketiga tu, sebelum imam panggung, sujud yang kedua dikira rukun yang ketiga, dia tertinggal, dia baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada ketika itu apa perlu buat bagi makmum yang lambat tadi? Dia kena buat keputusan. Ya. Keputusan apa dia kena buat? Sama ada dia nak mufaraqah ataupun tadarruk bil imam. Ataupun dia kata apa? Muwafiq bil imam. Nak muwafiq ke dia nak tadarruk? Muwafiq atau tadarruk samalah, iaitu menyertai imam ke dia nak putuskan terus. Dia nak mufaraqah buat sendiri. Dan kalau dia buat sendiri tak dapatlah pahala jemaah dia. Ya, tak sempurna. Ya, kalau tak sempurna sebab imam dapat lagi, dia tak sempurna sebab dia sendiri yang lambat. Maka apa yang berlaku pada dia, dia kena buat 2 pilihan. Kalau dia nak apa tadi, nak tadarruk ataupun nak muwafiq dengan imam, maka apa perlu dia buat? Dia kena turun, tak perlu rukuk. Ya, dia turun duduk sujud bersama imam sebelum imam panggung. Yang ketiga. Ya, sebelum imam bangun berdiri terus,
dia kira tertinggal 3 rukun, maka dia terbatal. Kalau dia niat ikut lagi, dia terbatal. Tetapi kalau dia belum, dia niat nak ikut imam juga, dia boleh turun sujud bersama imam rukuk yang ketiga tadi. Dia tak perlu rokok. Pada ketika itu, kita bertanya, tak, rukun rokok tu memang rukun rokok. Tetapi dia mengikut imam. Kena faham itu, dia mengikut imam. Maka mengikut imam, dia dah jadi masbuk balik. Tadi dia muafiq. Oleh kerana dia terlambat, maka dia jadi masbuk. Bila masbuk, walaupun peringkat awal tadi dia takbir muafiq, tapi kerana dia baca lambat, dah 3 rukun berpisah, maka pada ketika dia sujud, yang ketiga imam tu, dia dah tertinggal 2 rukun nak masuk ketiga. Kalau imam bangun yang ketiga tadi, dia kira terbatal. Maka dia sekarang 2 pilihan. Nak panggil tadarruk ataupun murafaqah, apa dia? Tadarruk ataupun muwafiq, nak ikut imam ataupun mufaraqah. Kalau dia nak mufaraqah, apa perlu dia buat? Dia kena buat apa tuan-tuan? Dia kena niat mufaraqah, buat sendirilah, habislah. Selesailah tu, kita tahu. Jadi nak tadarruk ni, nak muwafiq bersama imam balik, dia kena jadi masbuk. Dia niat diri dia jadi masbuk balik, maka dia turun sujud. Dia sujud, maka dia dapat rakaat bersama imam balik. Tapi rakaat dia tak dapat. Dia bukan dapat, dia dapat berjemaah dengan imam. Tapi rakaat pertama dia kira tak dan. Tak dikira rakaat. Maka imam bagi salam sekejap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kiri saja, maka dia kena tambah 1 rakaat. Jadi kita tertanya, apa maksud tadi tu? Dia kata, sedangkan dia sedang muafiq dengan imam tadi. Ya, kerana dia terlambat. Baca Fatihah tertinggal 3 rukun, maka dia, ulama kata di sudut Syafi'i, Imam Nawawi, Al-Bintani, ya, dalam kitab dia pun begitu juga sebut Nihayatuz Zin, begitu juga Imam Nawawi mengatakan begitu. Maknanya bagi dia ada 2 pilihan. Kalau dia tak muafiq, dia kena mufaraqah. Kalau dia nak ikut imam juga muafiq, tetapi dia tak turun sujud, dia terbatal kerana tertinggal 3 rukun. Tapi kalau dia mufaraqah, selesai masalah lah, ya. Jadi pahalalah pergi nak berjemaah ke mufaraqah seorang-seorang sebab lambat. Ya, sebab dalam hal itu rugi pahala kita lah. Jadi dalam bab muafiq dan masbuk ni tuan-tuan, tu kena faham tu. Kadang-kadang makmum, kadang-kadang kata Syekh Nawawi Bintani dalam kitab Nihayatuz Zind, ya, bagi orang yang solat 3 rakaat ataupun 4 rakaat lah, kita makmum, bagi mereka ini yang sempat solat di masjid 3 atau 4 rakaat, kadang-kadang mereka ini ada yang muafiq, kadang-kadang ia masbuk, ya, kadang-kadang dia orang yang muafiq jadi masbuk, kadang-kadang orang yang masbuk jadi muafiq. Apa maksud dia? Tadilah cerita dia tu. Maksudnya orang yang masbuk, dia tentu dah datang lewat tadi macam saya cerita tu. Kadang-kadang imam dah sujud, dia baru sampai. Imam dah rokok, dia baru sampai. Ya. Tiba-tiba dia pun takbir ikut imam. Kemudian tak sebab takbiratul ihram bersama. Orang muafiq ni dia mula pada awal. Ya, tetapi kerana lambat dia baca ayat. Dengan imam cepat baca ayat. Tertinggal 3 rukun. Maka orang ini tengah-tengah semayang boleh jadi masbuk. Bila dia masbuk ni maksudnya dia tinggal yang muafiq dia tadi, oleh kerana dia tak sempat baca Fatihah, imam dah bergerak 3 rukun, dia terus sujud, dapatkan dulu sujud berjemaah, dapat jemaah dengan imam dulu. Rakaat itu oleh kerana tak ada rukuk, tak ada i'tidal, maka tak dapat 1 rakaat. Kerana dia terus sujud bersama imam, ya. Maka rakaat tadi kena tambah di hujungnya. Itu maksud yang dia katakan makmum ada yang masbuk tetapi akhirnya jadi muafiq. Muafiq macam mana? Masuk rakaat yang kedua, dia dah dengar bacaan imam, maka dia jadi apa? Dia baca Fatihah selepas amin imam. Itu sebab disunatkan bagi imam ketika nak mengaminkan doa tu, ketika selepas amin diam sekejap.
bagi laluan kepada makmum baca Fatihah. Ataupun dia niat nak baca panjang, ya, dia nak baca panjang, tak apa, imam makmum. Sebab bab ayat Quran yang mengatakan apabila kamu mendengar Al-Quran, faiza quri'al Quran, apabila kamu dibaca Quran pada kamu, fastami'u, dengar, wa ansitu, diam. Ayat ini jumhur ulama memperkatakan bahawa memang kita kena dengar, sembahyang itu kena dengar bacaan imam. Buat apa pergi sembahyang jemaah baca jahar, tiba-tiba kita tak dengar bacaan dia. Maka dalam hal itu kita nak baca Fatihah bersama imam baca macam mana? Kalau jenis yang baca lambat, jenis baca lambat, alham. Ada ulama mengatakan sampai imam rokok, maka dia memadai rokok sahaja. Ya, sebab dikira ditanggung oleh imam tadi sebab dia jenis baca lambat. Ya. Jadi dalam hal itu kita kata kalaulah dia yang makmum dia datang tadi masbuk, tiba-tiba dia sempat baca Fatihah elok, amin sama imam, baca Fatihah, rokok, dia jadi muafiq balik. Orang yang masbuk ni tadi sebab lambat itu, orang yang muafiq tadi kadang-kadang jadi masbuk kerana lambat baca. Okey, tuan-tuan faham ya? Itu secara ringkas, kadang-kadang orang yang masbuk jadi muafiq dan kadang-kadang muafiq jadi masbuk, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, hukum orang muafiq, ya, membaca Fatihah itu wajib. Maka kalau dia lambat macam mana pun setakat 2 rukun boleh. Ya, boleh. Maksudnya secara umumnya kita ni baca jenis lambat. Imam rokok sampai sujud pertama pun barulah kita boleh rokok. Maka pada ketika itu imam pun bangun antara 2 sujud, kita rokok. Itu baru bergerak 2 rukun, ya, berpindah, makin sah lagi. Ya. Imam antara 2 sujud, kita rokok. Imam sujud kedua, kita i'tidal, kita pergi sujud yang pertama. Maka itu dia tak dikira tertinggal rakaat lah. Dia kira muafiq lagi. Kerana masih dalam rakaat yang sama, cuma terlambat sebab bacaan. Nanti imam tu bangun, imam baca ayat panjang, dia pun bangun, dia sempat dengar imam baca Fatihah, dan imam baca ayat panjang, dia sempat lagi baca Fatihah. Ya, itu dikira muafiq. Baik, kita tengok pada hukum tadi. Bila imam mendahului baca Fatihah, hukum membaca Fatihah, tengok pada slide ni tuan-tuan, adalah ya, ketika imam sedang membacanya. Jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i menyebut bahawa perlu diam ketika imam sedang membacanya. Justru apa? Makruh ke atas makmum yang baca Fatihah semasa imam juga sedang membaca ayat-ayat. Ya, itulah pandangan ulama begitu terhadap bila kita membaca Fatihah ketika imam sedang membaca ayat. Ya. Kalau di Mekah dia tahu dia baca panjang, imam baca Fatihah. Sebab dalam hal ini kalau imam faham, dia diam sekejap, bagi peluang makmum untuk baca Fatihah dulu, baru dia baca ayat. Kalau di Mekah dia laju tuan-tuan, kita baca Fatihah. Jadi ada ulama kata boleh baca Fatihah, tetapi telinga kita bukan tak dengar. Kan? Kita bacalah. Sambil baca kita mendengar imam baca. Kita baca sebab kita wajib muafiq. Kecuali dalam masbuk, Fatihah dia tak habis, imam rokok, dia ikut rokok sekali. Ya. Sebab dia masbuk. Ya, masbuk Fatihah ditanggung oleh imam. Manakala kalau imam tu tak ada wudu, imam tu batal. Ya, orang yang masbuk juga batal kerana Fatihah dia ditanggung oleh imam. Itu kerugian pada masbuk. Tapi orang yang muafiq, kalau imam tu batal kerana tak ambil wudu ataupun imam tu batal kerana terkentut, maka bagi orang yang muafiq tadi, dia tak batal. Kerana Fatihah dia baca sendiri, bukan ditanggung oleh imam. Ya, itu kelebihan pada orang yang muafiq. Jadi bagi imam yang mendahului makmum yang mendahului imam membaca Fatihah, dan jika dia mendahuluinya, maka menurut pendapat yang sahih bacaannya memadai, tetapi diisbabkan mengulangi semula bacaan itu selepas imam baca, boleh lagi. Maksudnya dalam hal ini tuan-tuan, katalah kita tadi
Imam baca Fatihah, kita dengar. Kita amin. Tiba-tiba waktu tengah-tengah imam baca tadi, imam baca Fatihah ayat, imam salah. Yang duduk di belakang dia munabih. Munabihnya siapa? Tuan-tuan lah. Yang hafiz Quran contohnya. Kita duduk imam baca Qul a'udzu birabbin nas maliki yaumiddin, bercampur ayat. Kita pun malikin nas maliki yaumiddin malikin nas maliki yaumiddin. Duk ingat maliki yaumiddin. Imam ni baru naik jadi imam, dia takut. Bila takut dia baca malikin nas, duk baca maliki yaumiddin. Jadi makmum yang di belakang tadi duk betul maliki yaumiddin sampai dia tak sempat baca. Jadi bila imam maliki yaumiddin, makmum malikin nas, maliki yaumiddin, malikin nas, maka imam bukan setakat terlupa, maka dia jadi terbuntu. Bila terbuntu, dia pun sujud. Ya. Dia pun turun rokok. Bila dia turun rokok, yang munabih tadi memanglah dia baru baca Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kau nu maliki yaumiddin. Ikut dia. Tadi kau baca Qul a'udzu birabbin nas. Tiba-tiba maliki yaumiddin. Mai mana? Aku yang sepatutnya maliki yaumiddin. Lepas tu dia betulkan imam. Munabih tadi, dia mengingati imam. Malikin nas, malikin nas. Dia maliki yaumiddin. Imam pun dah dah terbuntu, dia pun rokok. Bila dia rokok, makmum tadi yang duk tegur-tegur imam itu, apa perlu dia buat? Sama ada dia terus rokok bersama imam ataupun dia baca bagi habis dulu baru dia rokok. Maka ketika itu kata ulama dalam hal ini diharuskan bagi orang ini, orang yang munabih tadi menghabiskan Fatihah dia sehinggalah tertinggal 2 rukun pun boleh, harus bagi dia. Kerana apa? Tadi dia nak tegur imam buat hal. Orang kata malikin nas, dia maliki yaumiddin. Sampai orang ni pun patutnya dia yang baca maliki yaumiddin. Kerana dia tu baca wajib rukun bagi dia. Tiba-tiba imam malikin nas itu maliki yaumiddin. Dah dia rokok tak hormat makmum yang tadi sebab dia gelabah dah. Bila gelabah ni dia buntulah. Maka harus bagi munabih yang ada belakang tadi, terlambat 2 rukun pun diharuskan bagi dia. Ya. Itu dikatakan dia boleh teruskan, lambatkan Fatihah. Selepas imam rokok tu dia boleh baca lagi Fatihah tersebut. Ya. Jadi dikaitkan lagi dengan dikatakan mendahului imam ini ialah ada orang yang mendahului imam. Bila imam baca Fatihah, dia ikut baca sekali. Sebab apa? Dia takut sat lagi dia tak dan baca Fatihah. Imam ni cepat. Setengah-setengah pandangan ulama mengatakan boleh sahaja. Ya, sebab apa? Fatihah itu mesti dibaca oleh kita selepas dibaca oleh seorang makmum. Namun makmum tadi patutnya selepas amin baru dia baca. Tapi dia baca dulu bersama dengan imam. Kemudian imam masuk rakaat kedua, baca waktu imam baca ayat, dia tak baca lagi. Dia bimbang takut dia tak sempat. Setengah pandangan kata boleh begitu, setengah pandangan kata tak boleh. Fatihah mesti selepas amin imam. Ya. Selepas amin imam baru dia boleh baca Fatihah. Faham itu ya? Maka dia baca Fatihah. Sebab apa? Fatihah itu adalah rukun. Baru-baru ni tuan-tuan, ada orang yang tak faham rukun dalam ibadah. Dia ingat rukun itu, bila kita kata Fatihah tu rukun, dia ingat semua rukun kena baca Fatihah. Itu kena mengaji tuan-tuan. Orang yang muda terantang-tang lagi umur 40, ya, mereka tak ambil faham. Dia selama ni dia tahu sembahyang sahaja. Bila dia sembang tu timbul kejahilan itu. Apanya? Dia kata, Ustaz nak tanya sikit. Nak tanya entah. Fatihah tu apa dia? Rukun ke apa? Rukun. Betul rukun. Dia kata, habis masa tahiyat akhir tu rukun tak? Rukun. Maka pasal apa tahiyat akhir tak baca Fatihah? Apa soalan kau ni? Ya, kita keliru kat situ. Apa soalan kau sebenarnya? Kau nak tanya rukun apa? Nak tanya Fatihah tu lah rukun ke apa? Saya terukun lah.
Tahiyat akhir rukun. Kenapa tak baca Fatihah? Kau ni kena fikir baik-baik. Baru kita terang kat dia. Macam ni, solat ni dia ada 13 rukun. Itu perbuatan termasuk rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi. Rupanya dia tak pernah dengar apa dia rukun fi'li, rukun qalbi, rukun qauli. Dia tak pernah dengar. Ya. Rukun qauli yang melibatkan bacaan. Rukun fi'li melibatkan perbuatan. Rukun qalbi satu saja, nak kena niat pergi sembahyang kerana Allah Ta'ala. Sembahyang apa? Nak dizahirkan di situ. Maka itulah pembahagian pahaman daripada 13 itu dipecah kepada 3. Qauli, fi'li dan qalbi. Allah, aku tak faham, dia kata. Ya, itu asas sahaja. Dia tak faham. Itu pun dah daftar nak pergi umrah. Ya. Saya berbuallah, kita tarik baliklah duit umrah tu. Tangguh masa lain pula. Perbetulkan dulu perkara ini. Nanti kita pergi bukan umrah tu tak sah. Solat kita jadi tak sah. Ya, kita duk baca waktu tahiyat akhir tu alhamdulillahirabbil alamin rukun juga kan. Kita bacalah. Lalah tak sempat baca tahiyat akhir, kita pun imam bagi salam, kita habis dengan Fatihah. Sedangkan bacaan tahiyat akhir tu rukun juga. Ya, takut dia kata dah baca rukun Fatihah sudahlah. Dia takut tak faham sampai tahap tu. Ini bukan dia reka-reka cerita, tapi berlaku sungguh. Ya, baru 2 hari lepas. Baru 2 hari lepas soalan dia begitu. Maka kita pun rasa bersalah, ya. Kalau tak dikongsikan dengan tuan-tuan, saya pun sebenarnya tengah belajar juga, ya. Apa yang kita kongsikan ni berdasarkan apa yang kita nak tahu. Maksudnya kalau kita masak nasi nak jamu orang makan, kita makan jamu apa yang kita nak makan. Jangan masak bagi tak sedap, nak jamu orang lantak. Maknanya kalaulah saya belajar nak perbaiki diri saya, apa yang saya nak bagi, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Masak bagi makan, sama-sama makan, sama-sama sedap. Gitulah maksud dia. Ya. Jadi saya pun memperbaiki diri saya. Saya pun masak untuk saya makan dan nak kongsi dengan tuan-tuan, makan bagi sedap, tuan-tuan pun boleh rasa, dan sembahyang pun macam mana saya faham, ya. Gitulah hajatnya. Sebab apa? Kesian ada yang terlepas macam tadi, sahabat baik kita, tapi masih tak faham rukun qauli dan fi'li dan qalbi. Dia kata tahiyat akhir kenapa tak baca Fatihah? Itu salah lah tu. Dia ingat setiap rukun tu baca Fatihah. Ya, itu salah. Mujuk tak pergi umrah dulu sebelum baiki ibadah. Ya, nak pergi umrah pergilah, tapi faham, betulkan dulu ibadah kita. Ada seorang yang pergi umrah, dia kata saya pergi haji alhamdulillah. Ya, saya takbir kuat-kuat, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar. Arab buka jalan. Ya, kita nampak sebab dia pergi haji ketika itu, dia kata dia tidak mahir lagi membaca Quran. Dia menangis sebab tak mahir baca Quran. Sembahyang pun tak tahu hukum. Tapi dia pergi teringat Allah Ta'ala sungguh-sungguh ni. Haji dah dipanggil, ilmu belum sedia. Tapi kena pergi juga. Maka tu dia pergi tu dengan penuh perasaan saja, ilmu belum. Jadi masa dia nak tawaf tu, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah, Arab buka jalan bila dia kuat-kuat begitu. Ya, dia cerita, kongsi dengan orang. Ya, satu sudut kita kata orang-orang yang jahil kata tak apa, tak ada haji, pergilah buat macam tu. Ya, akan terbuka jalan. Ya. Itu orang-orang yang jahil pandangan begitu. Kalau orang yang tahu, kenapa duk cerita jahil kat orang? Kalau buat takbir kuat lagu tu, kita bertempik tengah orang ramai, siapa tak bagi jalan? Dia ni cukup ke tak cukup? Kan akal cukup ke akal tak cukup ni? Duk tempit-tempit ni, bagi je pergi dulu. Nak ibadat apa berderik ni? Orang tak tahuan boleh lah. Kan contohnya. Jadi dua keadaan. Satu, buka aib kejahilannya. Kedua, membuka jalan kepada orang jahil rasa tak perlu bersedia untuk pergi. Jadi kena berhati-hati di dalam nak mengeluarkan sesuatu fatwa ke kaedah ke dan sebagainya. Jadi berhati-hati, ya. Berhati-hati di dalam nak apa tu? Nak melakukan ibadah, nak bagi petua pada orang buat begini, buat begini, pastikan kita betul-betul
buat itu dan kata-kata kita itu tak jadi dua maksud yang berbeza. Orang ni mendapat tak ada ilmu, tak apa pergi haji. Yang pentingnya kita berani buat sungguh-sungguh kerana Allah. Kan? Ya, orang yang buat kerana jahil, nasib kalau Allah terima. Ya, sebab dia jahil, mungkin Allah terima. Tetapi setelah dia tahu amalan dia itu jahil, dia kena sempurnakan balik di atas amalan yang wajib dia buat tadi, disebabkan jahil, sempurnakan balik. Sepatutnya. Tapi kalau dah tak sempat, di sisi Allah, rahmat dia lah. Mungkin dia diterima. Dan mungkin Allah terima sebab kesungguhan tadi, sebab dia jahil. Mula pada situ start, dia jadi baik. Wallahu'alam. Ya, kita teruskan lagi. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis seperti mana telah diriwayatkan daripada Abu Daud. Maksud Nabi SAW bermakna bersama para sahabatnya yang kami kira ia adalah solat subuh. Beliau kemudian bersabda, apakah ada salah seorang daripada kamu yang membaca surah di belakangku? Seorang lelaki menjawab, saya. Baginda kemudian bersabda lagi, kenapa aku ditandingi dalam membaca Al-Quran? Ini nak menunjukkan dalam hadis, sebuah hadis ya, tentang mendahului imam tadi. Kita tengok yang kedua pula. Walau bagaimanapun, kita lihat pada situasi apabila makmum itu berasa takut akan terlepas bacaan itu kerana memahami bahawa imam itu bacaannya laju. Ya, imam tu baca laju, lalu dia takut terlepas, maka dia baca dulu. Itu setengah pandangan mengatakan harus begitu. Boleh ya. Dalam hal ini ia adalah dibolehkan, iaitu harus hukumnya dan tidak menjadi kesalahan jika makmum terlupa, iaitu membaca surah Al-Fatihah kerana dia perasan atau tidak tersedar. Contohnya, dia bangun-bangun daripada rokok itu, pada sujud, dan naik-naik atas, dia tak perasan, Fatihah tadi baca ke tidak. Ya, kadang-kadang dia naik-naik, dia terlupa. Ya, dia terlupa maksudnya dia terus baca Fatihah. Dia naik, walaupun imam baca dia tak sedap. Ataupun dia baca selepas amin tu, dia terlupa baca langsung Fatihah. Situasi ini dia kata bagi orang yang terlupa, maka diharuskan. Ya. Maksudnya boleh membaca Fatihah lebih awal. Namun, perkara ini perlu dielakkan kerana ia sudah dianggap sebagai tidak khusyuk dalam solat. Ya, tidak khusyuk dalam solat. Bab khusyuk dalam solat ni tuan-tuan, kadang-kadang kita pergi masjid, kita sembahyang Allahu Akbar. Ya, tengah-tengah baca, sunnah bagi kita di dalam solat tuan-tuan, buka biji mata, celik mata kita. Bukan pejam. Sunnah Nabi, Nabi tak pernah pejam. Bila sebut tak pernah, pernahlah sekali dua. Ya, tetapi tak pernah tu, kita kata kalau 100 tu, 99 Nabi tak pejam. Sekali sahaja Nabi pejam. Begitu. Kadang-kadang 2 kali. Begitu ya. Maknanya bila sebut tak pernah, pernah. Kalau sebut Nabi tidak, kalau tidak tu, tidak pernah Nabi buat. Bukan tak pernah, tak buat langsung. Sebab tu kalau kita baca doa akhir doa apa tu? Selepas azan kan? Kadang-kadang kita baca, sesungguhnya engkau tidak mengukiri janji. Kita tak boleh buh kepada Allah, sesungguhnya engkau tidak pernah mengukiri janji. Dulu pernah jadi sekali. Dalam radio ke mana? Radio Kedah masa tu kan? Dia kata, engkau tidak pernah mengukiri janji. Memungkiri janji. Jadi tak pernah maknanya Allah pernah mengukiri janji. Ya, kalau Nabi boleh letak tak pernah kerana pernah Nabi buat. Untuk Allah, selama-lamanya engkau tidak memungkiri janji. Nafikan terus. Bila sebut Nabi tak pernah pejam mata dalam solat, mungkin ada yang pernah. Tetapi kebanyakannya tidak. Sunnahnya Nabi tak pejam mata. Ada sebab sahaja. Ya. Jadi sebab itulah dikatakan orang yang pejam mata, sah tak solat dia? Mereka awal dulu dia kata hukum makruh. Ya. Sekarang kenapa jadi harus? Ya, bukan hukum makruh sebab apa? Sebab saja-saja nak pejam. Tapi kalau pejam tadi disebabkan tak khusyuk. Sebab khusyuk dalam Al-Quran ada beberapa tempat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman ni solat mereka itu khusyuk. Khusyuk itu sunnah Nabi.
Celek mata sunnah Nabi, khusyuk sunnah Nabi. Tapi nak mencapai tahap khusyuk, ya, dia kena dia tak boleh bila dia tengok kapek, tengok kapek ni macam daun pisang. Bunga dia tu cantik juga macam kapek di Masjid Bukit Jelutong. Nampak macam palang salib pada kotak-kotak. Jadi mula dia apa? Duk tafsir pada kapek tu nak buat apa? Ya, tudung Siti Khadijah tu cantik juga, ya. Berapa ratus dia beli. Tengah baca Fatihah. Mata celik tapi hati akan duk baca tudung cantik juga, ya. Ni kain kasibuk apa macam-macam lah. Kain apa ni, ya. Berapa ratus dia beli. Jadi duk terjemah benda itu maka menghilangkan khusyuk. Khusyuk itu sunnah. Celik mata sunnah. Maka diharuskan bagi dia pejam mata kerana nak mencapai tahap khusyuk. Itu harus. Maka ketika itu dia pejam mata pun diharuskan kerana mendatangkan khusyuk. Kerana khusyuk itu adalah sunnah. Itu yang jadi harus tadi tu. Maka yang berikutnya kita tengok lagi. Dapat difahami, mungkin last ya. 11:39. Fahami di sini bahawa bacaan Fatihah itu wajib dibaca sama ada solat bersendirian ataupun bersama imam. Namun tidak boleh mendahului imam ataupun membacanya bersama imam ketika imam membacanya secara kuat. Hukumnya adalah makruh. Nampak tak? Tidak boleh mendahului imam membaca Fatihah. Imam tak baca lagi, kita baca Fatihah dah. Tak boleh. Ataupun membaca bersama dengan imam. Imam baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita pun Alhamdulillahirrabbilalamin. Rahmanirrahim. Kita dengar. Sebab perintah fastami'u lahu wa ansitu, ayat itu menunjukkan bahawa dua keadaan yang kekal di zaman kita ini. Kalau zaman Nabi semua keadaan. Bila wahyu turun wajib dengar Quran. Tengah berjalan ke, tengah berlari ke apa sebagainya kalau Nabi baca. Zaman kita tinggal dua. Satu waktu Jumaat khutbah, satu waktu dalam sembahyang. Kalau dalam khutbah tak batal solat lah sebab khutbah waktu itu tak sembahyang lagi. Hilang fadilat Jumaat dia. Tuan-tuan pergi dengar khutbah tu tak ada fadilat pahala apa. Sebab bersembang waktu khutbah cakap. Itu tak kira lagi hak nu'as. Nu'as ni apa dia tuan-tuan? Tidur. Tengah sembahyang, izu wasyikumun nu'asa amanatan. Ya. Kata Allah apa? Sesungguhnya mereka itu diselubungi, ya, dengan ngantuk yang dahsyat. Yang ngantuk. Jadi dalam hal itu bagi mereka buat apa? Orang yang ngantuk tadi bila kita kejut dah, Ji. Bila saya tidur? Dia terus marah. Bukan saya kejut Haji tidur. Kata imam dah sembahyang. Jom kita sembahyang. Ya kita kejut Ji. Saya tidur bila? Bukan isu Haji tidur. Imam dah sembahyang. Jom kita sembahyang. Dia bangun. Dia marah. Dia ingat kita kejut dia tidur. Rupanya dia tu antara sedar dan tidak. Solat dia, wuduk dia tak batal lagi ketika itu. Sebab dia di antara dengar dan lena. Di antara dengar dan tidak. Kadang-kadang, itu yang kita tengok duduk depan kita kan, Jumaat. Tiba-tiba macam bersilat. Dia tak perasan, betul duduk cover balik. Duduk gabur muka dia. Tak ada apa. Padahal orang dia mengantuk lah tu. Tapi nak kata apa? Sebab kerja hari Jumaat, tidur tak cukup. Ya kan? Sebab tu dia kata sunat tidur sikit sebelum Jumaat tu. Sebab apa? Lagi kita pergi mata cerah. Sampai-sampai kita buatlah sunat apa? Hari Jumaat tu, di antara satu-satunya solat mutlak yang kita buat di masjid yang dikira pahala yang banyak, iaitu hari Jumaat sebelum solat Jumaat. Buat solat usolli sunnatillah ta'ala. Allah akbar. Usolli sunnatillah ta'ala. Allah akbar. Habis usolli sunat, buatlah sebanyak-banyak mana. Kerana itulah amalan Nabi di hari Jumaat. Nabi buat solat mutlak sebanyak-banyak selain pada solat duha. Ya. Jadi tidurlah sikit. Ya, tapi dah kerja hukum macam tu, kerajaan dah hukum macam tu, kerja. Jadi bila tak kerja tak ada dapatan, maka kerja tu jadi wajib juga, ya. Solat Jumaat wajib, bila dua wajib berlaku kita pergi Jumaat duk tidur. Ya, bukan tidur sangat, tidur ayam dia panggil, nu'as, mengantuk, diselubungi mengantuk tapi tak tidur. Tu yang jadi macam-macam tu, bersilat,
kadang-kadang terlompat, kadang-kadang kita duduk sebelah kena singgung dengan dia. Itu sebab terlalu ngantuk. Faham-fahamlah. Kalau sempat dengan bos kita boleh runding, bos nak balik awal sikit Jumaat. Siapa nak buat kerja kau balik awal? Kena pula bos perempuan. Dia bukan tahu dia tak pergi Jumaat. Dia bubuh rapat 12.45 baru boleh rehat. Kau ni sampai masjid makan pun tak sempat, rehat pun tak sempat. Tidur strict. Kita nak kata siapa nak tanggung Jumaat yang tak sah begitu. Ya, siapa nak tanggung? Makmum, imam, pembesar, pemimpin. Kita nak hukum macam mana? Atas. Kita tahu hukum kan? Kita hukum sendirilah. Ya, tidur tu dia kau tidur buat apa? Dah tahu dah hari Jumaat duk tidur juga. Ya. Jaga, agak nak mengantuk celik, agak nak mengantuk lawan, lawan lama hilanglah. Tapi dah letih, sakit pula, kecil manis, darah tinggi. Orang yang macam ni kalau dia pejam sikit boleh lena dah, khayal lah. Ya. Baik. Kita teruskan lagi. Maka makruh ya. Dia kata makruh hukumnya kita baca dahulu pada imam dan kita baca bersama dengan imam. Tetapi ada tetapi waktu dikecualikan jika memahami bahawa imam itu bacanya laju dan bimbang tidak sempat baca. Itu pula diberikan keharusan. Kemudian wallahu a'lam ya, habis dekat tu. 11.44 sebelum kita pergi ke sikit perbincangan taranum. Saya pun diselubungi juga dengan sel semua. Ya tak habis lagi. Untuk bertahan saja. Maksudnya suara pun belum baik elok lagi. Jadi okey, tuan-tuan ada soalan apa? Sikit. Ustaz, saya nak tanya boleh? Ya. Nombor 3 tadi tu, yang mana lagi afdal Ustaz? Kita nak Yang kira mana? sebagai masbuk sebab imam laju sangat, ataupun kita baca juga masa imam tu baca. Ya, maksudnya imam tu laju. Jadi sama ada kita ambil kita masbuk, maksudnya Fatihah kita ditanggung oleh imam, ataupun buat yang nombor 3 ni. Yang mana lagi Ustaz galakkan? Lebih afdal. Lebih afdal. Pada pandangan saya lah. Nanti sekiranya kita dapat pandangan ulama-ulama lain, lagi baiklah. Bagi saya, kita ambil yang ketiga ni lah. Kita baca juga supaya apa? Kita sempat baca. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, baik. Sebab apa? Di situ kita kata imam dah kita tahu dah. Rakaat itu laju. Dia baca laju. Jadi kita bangun-bangun, kita duduk ingat baca Fatihah. Alhamdulillah waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Dia pun tak ingat ayat apa lepas tu. Nun. Ya. Makmum belakang ingat lagi. Wal qalami wa ma yasturun. Dia duduk nun. Surah lain tak nak pergi, nak duduk nun tu juga. Ya, waktu itu dia boleh baca surah yang lain. Qul a'udzu binnah pun boleh. Dia duduk nun tu juga. Nun. Lah dia pun majnun sekejap. Dia rukuk terus. Dia kata satu ayat pun dah boleh. Sebenarnya sunnahnya paling pendek 3 ayat. Ya, paling sekurang-kurangnya 3 ayat tu ialah seperti surah Al-Kautsar. Pendek sekurang-kurangnya ayat yang sempurna begitu. Sekurang-kurangnya 3 ayat. Tapi kalau surah Baqarah 3 ayat pun mau setengah muka juga. Kalau satu ayat yang akhir tu, satu ayat sahaja semuka. Ya. Ayat 280 kah? Last sekali tu. Yang apa dia mula dengan apa? Yang kita baca seluruh sembahyang tu. Ya. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Sebelum tu ada satu ayat lagi. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amila ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi. Tu ayat muka sebelah sini yang sebelum dia tu. Muka surat sebelah. Dia satu ayat semuka. Ya. Kalau kita baca yang tu Allahu a'lam. Jadi satu ayat sahaja. Boleh potong tak? Kalau ayat yang panjang walaupun tak ada ra'su ayat ataupun nombor, kita boleh potong di tengah tu. Sebab apa? Kita niat nak sambung balik selepas itu, ya. Boleh. Jadi dalam hal ini kita kata kalaulah situasi tadi imam baca nun sahaja,
nun, makmum dah tegur dah munabih dia. Wal qalami wama nun, dia tak mau ubah juga. Wal qalami wama yasturun nun. Allahu akbar dia rukuk. Situasi itu tuan-tuan sempat baca Fatihah? Tak sempat dah. Bila tak sempat, kita boleh rukuk terus bersama imam. Kita anggap rakaat itu kita masbuk. Fatihah ditanggung oleh imam. Ataupun bangun rakaat kedua, tahu dah imam ni memang tak baca langsung dah. Memang dia lagi cepat. Maka kita baca dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi habis-habis dia baca pula ayat. Sempat lagi kita baca Fatihah. Boleh tak mengulangi semula? Boleh. Nak baca Fatihah balik. Itu sebut tadi kan. Boleh baca balik. Kerana apa? Kerana kita tahu situasi imam tadi. Mungkin dia gelabah. Dia cepat. Disebabkan ada kerja dan sebagainya. Wallahualam. Ada lagi? Segala perbincangan kita. Minggu lepas ada orang tanya tentang sujud sahwi kan. Minggu yang lalu. Apakah rukun dan fardu, rukun ataupun syarat sujud sahwi itu wajib? Ya. Nah, dalam sujud sahwi ini tuan-tuan, hukum dia sebenarnya sunat sahaja. Bukan syarat sah. Sunat sahaja. Bagi siapa yang tertinggal, terlupa, solat tadi tetap sah. Cuma fadilat dia hilang sikit. Dalam mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i, qunut itu sunat apa? Ab'ad. Sunat ab'ad ni bagi dia meninggalkan ab'ad, hilanglah anggota-anggota besar. Tangan ke, kalau badan ya. Kalau kereta tu hilang tayar sebelah ke, okey, besarlah anggota dia. Jadi nak tamam ke benda itu, maka dia kena buat sujud sahwi. Bukan sujud sahwi, buat qunut. Maka terlupa qunut, sunat ditambah lagi dengan sujud sahwi, menampung apa doa qunut tadi. Imam Hambali pula dia kata qunut tak ada. Maka orang buat perbandingan lah. Jadi dah kalau begitu, buat apa kita buat qunut? Membebankan kita kena tambah sujud, ya. Okey, oleh kerana istinbat dalam menghukum, Imam Syafi'i mengatakan sunat muakkad. Bagi orang yang berpegang macam kita, mazhab Syafi'i, kita tambah sujud sahwi, maka orang yang tertinggal qunut, maka bagi kita dapat fadilat membaca doa. Membaca qunut itu adalah doa. Jadi dia letaklah hukum itu Syekh Ali Jaddul Haq, seorang bekas Syekh Azhar ya, almarhum, meninggal lah sebelum 2006 dulu. Sebelum 96 dia meninggal 94 gitu. Adalah tua dia kata, maka dalam hal ini bagi orang yang buat qunut sah dan tambah sujud sahwi, dia ada fadilat, dia dapat fadilat membaca doa. Ya, kerana perbuatan rokok antara i'tidal nak ke sujud itu memanjangkan perbuatan imam. Maka ditambah dengan doa, maka dia dapat fadilat membaca doa. Bagi orang yang menganggap qunut itu tidak ada, hanya nazilah saja. Asal qunut nazilah, asal qunut nazilah. Apa dia nazilah? Qunut ketika umat Islam diseksa, diperang, orang Islam dikecam sebagainya. Kita pun habis rakaat terakhir sebelum sujud, kita buat Allahumma, doa qunut lah, Madinah Mahadai. Kemudian doa tu kita doa hancurkan Yahudi, ihzimhum wansurna alaihim. Itu doa. Dia kata itu saja qunut. Solat biasa subuh tak ada qunut. Itu Hambali. Maka bagi mereka bagi mereka solat sah juga. Macam Syafi'i tinggal pun sah juga. Cuma fadilat. Oleh kerana kita berpegang doa, hilang fadilat doa. Orang yang berpegang tiada, bagi dia sah kerana itu bukan syarat sah solat subuh. Mudah saja. Itu untuk nak mengenali hukum sujud sahwi. Bila nak buat, sunnahnya juga selepas tahiyat akhir baca innaka hamidul majid, boleh sujud. Ataupun terlupa, selepas kami bagi salam, maka kita sujud sahwi selepas bersalam itu dan salam semula. Okey, boleh? Dan apa lagi? Itulah sujud sahwi lah minggu lepas yang bertanya tu.
Dan dia kata kalau terlupa tahiyat awal, ada orang bertanya minggu lepas, terlupa tahiyat awal, apakah perlu kita tambah dengan sujud sahwi? Ya, solat tahiyat awal, duduk dia tu sunat ab'ad, sama juga ya. Tapi sunat ab'ad ini dituntut kita buat. Ya, dituntut kita buat. Maknanya kalau tertinggal, dia disunatkan sujud sahwi. Ya, ni tak ada khilaf lagi lah. Maka dia sujud sahwi. Bila kita terlupa pula sujud sahwi, solat tadi sah tak? Solat sah. Dengan dia sunat ab'ad. Ya, sunat ab'ad bukan syarat kepada sah solat tadi. Ya, maka kita solat, sujud sahwi pun tak syarat wajib sah solat. Maka dia cuma untuk menyempurnakan, menggantikan balik ke apa dia panggil tadi, keterlupaan kita, kekurangan kita pada rakaat tadi. Kerana apa? Sujud sahwi ini sujud yang menyebabkan syaitan marah. Ya, sebab kita balik kepada Allah Taala, kita mohon. Sebab sahwun ni asalnya dalam bahasa dia kata lupa. Bila kita sebut lupa, berarti bila kita lupa, kita sujud balik pada Allah. Sujud menghilangkan lupa, kembali pada Allah, menjadikan sujud yang menyebabkan kemarahan syaitan. Ya, faham itu ya? Wallahu a'lam. Ada tak soalan lain? Kalau tak ada, kita nak terus ke slot satu lagi, iaitu slot yang berikutnya, iaitu sedikit taranum ya. Taranum pun kita tak bagilah tajuk-tajuk yang berat. Kita ambil setengah jam dah, jangan panjang sangat. Saya pun dah tak selesa pada tekak ya. Okey, kita boleh sambung ya. Kita terus ke taranum sekejap. Dia untuk taranum kali ini, saya nak bawa tuan-tuan untuk taranum apa? Nahwan ya. Taranum nahwan. Boleh? Kita tengok sikit taranum nahwan, tapi taranum nahwan ni kita nak terus ke sekejap, kita tengok. Okay, taranum nahwan, kita tengok sikit pada qasidah yang ada kait dengan taranum nahwan. Jadi kita cuba qasidah kat situ, kemudian kita terus masuk ke inilah apa ayat ya, insya-Allah. Okey, kita tengok qasidah tu. Lau kana bainana al-habib. Ya, saya nak kongsi qasidah ini dengan taranum nahwan. Boleh? Kita cuba tengok pada YouTube ni ya. Okey, tuan-tuan. Kita cuba ikut qasidah ini. Ya. Kita kenal dulu taranum nahwan melalui qasidah. Sekejap lagi kita cuba masuk pada ayat. Dear Diary, today I got an A after studying for 2 hours. Seems like everyone else studied for like Tuan-tuan semua dengar Saya kongsi tadi dengar Dengar Ustaz. Okey, dengar, kita teruskan. Insya-Allah. يا رب قد غفلنا وكلنا طمعون في عفو وفي كرم وفي عتاب
مع سيد البشر ندعوك ربي من الأعماق. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. هداك الكون الرحيم ورحمة الهادي القريب حديثك النهر العذيب جوارك الغصن الرطيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين. يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه. يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك. يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك. Ya, Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar Ustaz. Okey. Dia jam sekejap. Dia hang kat situ. Okey, kita teruskan ya. Tadi kita tengok pada qasidah tu antaranya Taranum Nahwan ya. Itu dia panggil qasidah yang bentuk model lah. Kalau dulu kita nak cari lagu Nahwan, kita akan ambil lagu apa? Pada qasidah yang dibaca oleh kumpulan Faiz tu. Sahabat saya. Ustaz Ustaz Radhi. Di mana Ustaz Radhi ni akan baca lagu dia
Ahlan bina bitatil biladi wa marhaban jaddadtumu ahlal sehingga akhirlah ya akhlaqa apa sehingga akhirlah hadis saya pernah ikutlah lagu-lagu tu itu untuk qasidah dulu nak dapat pembayang kepada Taranum Nahwan. Jadi pernah ada dibuat lagu kan pada 2000 berapa 14 ke 2012 gitu. Yang Laukan Bainal Habib awal lagi. Tapi lagu yang Ahlan Bina tu zaman ayah saya, zaman Tan Sri Hasan Al-Azhari, zaman apa lagi Khalid Hasan, orang terkenal lah dalam bidang apa ilmu ghazal. Dah lama dah, tahun 80-an. Ya. Jadi yang Laukan Bainal Habib tak silap saya akhir awal dalam 2009 begitu kan, 2010 dah terkenal lagu ni ya. Ketika IKIM mula pasang dan saya mula dengar, tengok dalam YouTube, saya kata lagu ini tak lama akan menjadi terkenal. Sama juga lagu Mahizin. Ketika mana lagu apa tentang kahwin tu kan. Lagu ni kita kata akan terkenal dalam masyarakat Melayu. Kenapa? Dia ada unsur-unsur sedih, lagunya nahwan. Ya, dia bunyi lagu seperti sedih, tetapi lagu nahwan. Contohnya lagu ni sama dengan lagu Hindustan, tak lari sedikit ya. Kalau tuan perhati lagu Hindustan, lagu apa? Filem apa tu? Ablo Tercale, kan? Saya tak naklah menyanyi lagu tu, tapi sebab tu orang tanya, Ustaz, apa hukum ni? Ustaz duk menyanyi lagu Hindustan. Ya, kita kata lagu itu lagu orang fasik lah, sebab yang memperkenalkan lagu itu waktu tengah duk bergecak menari ya. Tetapi dalam kehidupan dia ada kesenian. Ya, sama juga dalam makan pun dia ada seni kan. Seni masak, seni menghias, seni apa, kita menjadi teringin nak makan. Sebab ada seni dalam masak. Dalam pakaian, seni pakaian tuan-tuan, hias bunga, ribin kat atas songkok nak bagi cantik. Baju butang, cantiklah, hias. Handphone ditambah lagi seni apa? Nak cantikkan cover dia. Begitu juga kenderaan, rumah, apa sahaja, semua ada seni. Baik seni pada mata, baik seni pada telinga. Jadi dalam lagu-lagu yang kita kata berbentuk fasik tadi itu, kalau penyanyi dia fasik. Tapi kalau kerana lagunya tetap sedap, lagunya tetap indah, sedap, maka kita tidak akan mengatakan fasik itu tak boleh langsung dengar. Mungkin fasik itu pada kata-katanya, pada penghayatannya, kata-kata yang membawa pada lalai dan lupa. Namun kalau kita kata fasik, lagu-lagu tadi boleh menjiwai diri kita. Kita katalah aku dengar lagu ni kerana Allah, tak sedikit pun terkesan pada maksudnya. Contohnya Ablo tercale, ablo tercale, contohnya. Sama juga lagu Kucu-Kucu Tahe Nahwan. Kucu-Kucu Tahe. Bukan saya suka lagu tu, tidak. Kerana lagu tu seni, maka orang-orang seni Taranum dia boleh ikut secara tak langsung. Cuma adalah pro dan kontra. Pro kontra ni maksudnya ada orang yang mengatakan nak buat apa? Tiru lagu-lagu qasidah-qasidah fasik di dalam Al-Quran. Haram. Haram untuk dia. Bukan haram untuk semua orang. Sebab tu dalam kajian saya tuan-tuan, saya bawa alat-alat muzik untuk petik gitar, gambus. Untuk menjadi pembayang kepada seni dalam akal dia. Sebelum ni akal dia tak erti nak nilai seni lagu. Yang dia tahu seni pakaian, kereta, rumah, itu seni. Tapi diri dia tak disenikan dengan bentuk lagu. Maka seni dalam bentuk lagu begitu. Bagaimana nak ajak orang cinta Quran, kalau baca tidak ada seni, maka orang tengok pun jadi malas. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ni semalam sudah nak, gitu ayah nak, kita sembahyang masjid pula. Masjid lain pula malam esok boleh. Pasal apa? Tak apalah, imam tu ikhlas. Itu je orang boleh jawab kan. Lepas tu, pergi masjid lain pula.
Ar-Rahmanir-Rahim. Macam tu pula. Tak apa, dia kata ayah. Esok malam balik masjid lain pula boleh. Itu kalau ayah. Kalau isteri, abang esok malam boleh. Sebab apa? Masjid ni imam dia ikhlas. Orang takkan kata imam baca tak sedap. Mengutuk, menghina seseorang, tak sanggup lah kita kan. Tapi ala kulli halnya hati dia kata tak berapa sedap. Pasal apa tak pergi? Suami nak yakin. Kurang sedap sikit. Ya, nak sedap juga. Sedap tu apa dia? Itulah seni. Seni kemerduan suara, seni suara, seni perindahkan bacaan, seni sebutan. Kita sebut ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna tama'un. Nampak dia lembut. Fi afwin wa fi karamin wa fi a'taqi wa jannatin ma'a sayyidil bashar ندعوك ربي من الأعماق. Dia masuk muzik. Muzik itu mengindahkan lagi, menceriakan kata-kata itu saja. Sebab tu orang tanya pada saya, apa hukum Ustaz? Muzik ni haram ke tidak? Saya nak tanya balik, haram ke tidak untuk engkau? Haram. Haram untuk engkau. Tak boleh guna. Sebab bagi dia muzik, dia kata haram. Haram. Tapi lah masa yang sama dia naik kereta, dia buka muzik juga. Lagi nasyid, lagi apa. Sebab apa? Sebab bila nak kait dengan taranum, dia kata haram. Jangan rigid, kata ulama, dalam hal mengatakan perkara ini. Kalau nak kata haram sekalipun, saya dengan Datuk Badaruddin, kami rapatlah ya, bekas mufti Kedah dulu. Saya baik dengan dia. Dia kata orang taranum ni tak lari pada muzik. Dia kata, Ustaz, betul tak? Betul Datuk. Sebab apa? Ambil gitar, atau petik, ting, 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 ting. Haram tak? Belum haram. Tapi kalau ding, 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 ding. Untuk lagu-lagu yang leka, lupa pada Allah, haram lah. Tapi kita ambil Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jangan lalai aku nak belajar ilmu, nak menggunakan alat ini supaya hati, akalku dapat menterjemahkan bunyi-bunyi ding, 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 ding itu sebagai tone yang mengingatkan aku, mengiang-iangkan di telinga ini supaya aku mulut boleh ikut dengan ngiang bunyi tone tadi. Sebab kalau aku dengar ustaz tu baca saja tak boleh jadi tone dalam otak. Tu mindset otak yang tak boleh. Sebab dia nak dapat perlu latihan tak tahu berapa banyak, beribu kali. Saya boleh kata ribu lah, saya tak kata sekali. Sebab payah nak dapat. Tapi kalau dengan muzik, mudah melekat. Sebab itulah alat muzik ini semua generasi, semua bangsa boleh terima. Sehingga anak dalam buayan pun, dia anak dalam perut lagi dia orang tak muzik supaya apa? Dapat menceriakan anak dalam kandungan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tak boleh pisah irama dan muzik. Maka nak kata haram totok itu, jangan totokkan akal kita sampai kita mengharamkan dia. Maksudnya totok akal ni, kita sempitkan akal kita tanpa kita kaji. Buka dulu minda, kaji, baca kitab ulama, berapa banyak kitab kita baca, jena-jena berapa banyak kita baca. Jadi di sana banyak penghuraian-penghuraian mengatakan tidak sampai ke tahap haram selagi mana kita tidak mengharamkan dia. Tidak lara pada Allah Ta'ala. Ya? Dia tetap kepada harus sahaja. Cuma kalau lara, lupa Allah, ya, teringat kenangan yang lalu, kenangan bersama mak dengan ayah, disebabkan muzik tadi, takkan nak kata haram juga. Ya, tiba-tiba keluar lagu raya. Hai selamat hari raya. Kita pun teringat mak kat kampung dulu. Ayah. Kan? Takkan nak kata haram lagi. Bila ingat kat mak, dia pergi dekat Allah. Ya. Kerana ada mak ni lah aku lahir. Ya Allah. Kan nampak? Dia akan terpaut-paut ke arah itu. Maka takkan nak kata haram lagi kaedah itu. Maka katalah harus. Kerana menggamit kita membawa kepada Allah Ta'ala. Cuba cara penggunaan. Jadi orang yang kata haram ni bagi dia jiwa dia tak ada seni satu. Yang keduanya,
Seni terlalu sikit dalam jiwa dia. Seni dia hanya membaca dan mendengar. Tidak suka pada bunyi muzik. Tapi ada hak dia suka, kita kata haram, dia marah pula. Lebih kurang begitulah. Hak dia suka, muzik gedebang, kompang dan sebagainya, kita dengar menyampah, dia kata haram pula. Dia marah pula kat kita. Ya? Lebih kurang sama. Baik, kita tengok sini. Laukana bainal habib, sebagai tausyih yang diiringi dengan muzik-muzik moden lah. Sebab itu lahirnya muzik ini, maka Ahlan Bina itu lahir juga serentak. Sedangkan dulu Ahlan Bina tu dia hanya gazal sahaja. Ahlan bina bitatil biladi wa marhaban. Ya. La tayasu. Jadi dia gunakan dengan dulu tak ada muzik. Tapi dia tengok Laukana bainal habib ni lagu nahwan juga, tapi dia moden kan. Maka dia pun muzik. Kata Ustaz Radhi, tak apa untuk dakwah, tarik orang minat Quran. Tak apa, buat. Kita pun, kita dengar Laukana bainal habib tidak menjadi kesan yang merosakkan kita. Bahkan saya mula-mula dengar lagu tu terus tersentuh di hati. Laukana bainal habib لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعى الله فيجيب أنوار طه لا تغيب Balighna liqahu ya mujib. Tengok makna dia. Kalau makna dia bagus, anda Rasulullah masih ada bersama kita. Nescaya yang jauh jadi dekat dan akan datang kepadanya. Mengharapkan kebaikan Rasulullah sebelumnya hilang. Sebelum hilangnya. Ya, dengan harapan dapat dekat dengan Rasulullah. Berada di dekatnya, hati menjadi semakin terobat dan doamu pada Allah akan diijabihi ataupun dikabulkan. Cahaya Taha Rasulullah itu takkan sinar menyinari, ya Tuhan, sehinggalah kabulkanlah kami pada bertemu dengan sang Nabi ini. Makna-maknanya menarik. Kita buka dengan kata-kata ini, dengan alunan lagunya, dengan muziknya, nahwannya itu. Tuan-tuan, tentu cuba pergi Mekah. Sebelum perjalanan nak sampai ke Madinah tu, dia masuk ke hati, ya Allah, bahasa Nabi duduk depannya. Sebab itu sebelum pergi, ya, bila kita duduk kenang Nabi salawat, kenang Nabi salawat, kenang Nabi salawat, dengar pula lagu-lagu ni. Tuan-tuan, minggu depan nak pergi, hari ni dah mimpi dah. Jumpa Nabi. Nabi senyum kat kita, ya Allah. Sampai Jeddah, naik bas ke Madinah. Dalam perjalanan tu, tuan-tuan, terasa hak senyum tadi duk teringatlah minda. Dia campur dengan lagu-lagu ni. Andai Rasulullah masih ada. Indahnya, merdunya lagu tadi tu membawa kita terbuat-buat nak cakap tak boleh. Yang keluar air mata. Ya, sebab terlalu rindu pada orang ini. Sampai-sampai Madinah, kita faham pula Madinah tu. Masuk Raudhah, tuan-tuan. Kita sampai di depan orang lelaki lah. Sampai depan tu dia ada bulat. Ada bulat emas tu kan. Sebenarnya muka Rasulullah di dalam kubur dia tu, dia menghadap kiblat sama dengan lubang tadi. Kalau kita tengok orang yang jaga tu, Hiras, dia kata apa? Bukan. Muhammad di bawah. Muhammad di bawah. Apa? Dulu Baqi' tu, tuan-tuan, sama tinggi dengan bumbung Masjid Nabi tu. Jadi gitu. Ya. Baqi' tu tinggi tu. Kalau kita pergi Baqi' kena panjat kan. Kita kena panjat tangga, maknanya tinggi. Dia bila ada orang buat Masjid Nabawi jadi terendah, macam juga piramid. Piramid Mekah, Mesir, tuan-tuan, asal piramid tu dalam tanah. Dulu tenggelam. Dia orang tengok bucu apa ni, gali. Akhirnya, oh inilah piramid Firaun. Akhirnya Bandar Qahirah tu duduk sama tinggi dengan tapak piramid itu. Bandar dibina rendah itu. Macam Masjid Nabawi. Asalnya sama tinggi Baqi' tu dengan tempat Masjid Nabawi bawah tu. Ya, maka Nabi duduk dalam dulu ya, dalam. Tapi bila dibuat masjid,
dibersihkan tu, maka nampak Nabi duduk di bawah tu. Jadi Nabi duduk di atas. Muka dia sama dengan kita. Allahu Akbar. Ya, itu kita kata satu lagu dia membawa kepada kerinduan kita. Kenalah sesuai dengan lagu ini. Jadi apa tujuannya dibawa lagu ini? Tujuannya kita nak kiaskan bunyinya di dalam Al-Quran. Contohnya, saya baca. Lau kana bainana al-habib. Kalau Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak? Bunyi sama kan? Ladana al-qaswi wal-qarib. Ya, kat situ. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taliban qurbal habib. Nampak? Bil qurbihi nafsu tatib. Bentuk dia lagu macam tu. Sekarang ni nak dapat pembayang dulu. Sebab apa? Kalau tak diiringkan dengan muzik, dengan nasyid, kita tak nampak. Terus nak baca tak jadi. Tapi ala kulli hal, tuan-tuan, bila kita baca, di situ nasyid dah kita lekat. Lagu pun duk terbayang lah tak? Bila kita baca Alhamdulillah. Nampak kan? Itu memudahkan, membantu. Tapi kalau tak ada latihan, tak jadi juga. Tak bantu. Kena latih sebanyak-banyak mungkin. Baik. Dari kesan lagu ini, saya nak bawa kepada satu surah lah. Hari ini kita ambil surah Al-Qiyamah. Ya, tuan-tuan cuba baca. Saya baca sampai ayat 19. Tuan-tuan cuba ikut. Kita baca dengan Taranum Nahwan. Lepas tu saya buka, tuan-tuan nak baca pun boleh. Cuba jadikan hari ini bacaan kita pada surah ini dengan lagu Nahwan dan pembayarnya pada surah pada tadi. Tausyih Laukana Bainal Habib. Kalau tuan-tuan lupa, boleh buka kat YouTube. Dan untuk Fatihah hari ini, mungkin surah Al-Qiyamah ni mungkin kita kata ada rekod dan sebagainya. Untuk boleh ulang balik lah. Saya baca ya. Untuk Taranum Nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah. Wa la uqsimu bin nafsil lawamah. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسألك أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به. Okey, sampai. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم.
Itu contoh tuan-tuan ya. Untuk Taranum nahwan pada surah Al-Qiyamah, bacaan secara murattal. Ya. Jadi saya buka pada tuan-tuan. Siapa nak cuba? Silakan. Adakah? Tuan Haji Arus ke? Nak cuba? Duduk sini ramai juga ni, 20 orang. Bakar Maria, Puan Nadia. Okey. Puan Nur Aini, Wan Amal, Zailina ya. Siapa nak cuba boleh? Puan Nadia, Puan Rus Aniza. Silakan. Siapa nak cuba baca? Ada tak? Okey. Macam sepi saja. Okey, kalau tak ada tak apa. Itu contoh bacaan saya tadi kan. Namun ada lagi bacaan-bacaan orang lain, tuan-tuan boleh search dalam internet, tulis itu bacaan Taranum Murattal Nahwan. Ya, pada surah Al-Qiyamah. Bolehlah ya. Cuba cari kok ada dalam internet ya. Yang saya baca tadi secara mudah dan ringkas. Suara pun dah tak power dah, lama dah bercakap kan. Dan nanti sempat saya buat rakaman yang cantik. Nanti saya hantar ke grup. Tuan-tuan boleh ajuklah bacaan itu insya-Allah. Mudah-mudahan dia dapat jadi panduan. Ya, tujuan lagu ni memanglah dia jadi satu benda yang susah dan berat. Jadi benda yang sulit. Bahkan kalau kita nak cuba pun tak berani mencuba. Takut tak jadi kecewa. Kan? Sebenarnya tak kecewa pun. Dalam belajar tidak ada istilah kecewa. Ya. Cuma rasa segan, rasa malu sebab kata suara saya tak sedap. Kena pula yang ikhlas. Jadi ustaz, suara saya sedap tak? Tu kita nak hukum susah. Sebab sedap tak sedap ni dia bergantung kepada kemahiran masing-masing. Orang dia suara macam ni, lagu dia begini, ya. Semua masing-masing lah. Kadang-kadang yang sepakat sedap tu sebab ramai yang kata sedap. Tapi ada juga orang yang buat tangan ke bawah kan. Semua buka atas, ada ke bawah juga walaupun situasinya orang kata sedap dah. Walaupun mahir zin sedap, ada juga orang buat macam ni. Kan? Ada tak buat begitu kan. Maknanya ada yang tak suka. Jadi dalam hal ini, bagi kita nak menentukan perkara ni, kita cuba berlatih lah. InsyaAllah. Ya. Jadi sebelum saya mengakhiri, saya ingat 12.30. Boleh berhentilah setakat itu ya. Untuk kelas kita. Takut lama sangat tuan-tuan mudah rasa semacam ya. Jadi sebagai mukadimah untuk kelas Taranum, saya ingat itulah kita akan buat teknik-teknik begitulah untuk memberi jalan ya. Tuan-tuan kalau ada cara lain lagi, kalau tuan-tuan rasa nak cara tuan-tuan, boleh cadangkan kat grup lah. Ya, saya nak macam ni. Ustaz boleh tak buat begini? Boleh. Apa cara pun kita boleh buat. Cuma kita ikhtiarlah untuk menjadikan ianya lebih baik dari sudut penerimaan ataupun lebih baik dari sudut bacaan, kerana Al-Quran itu perlu pada hiasan-hiasan yang menarik ya. Sebab Nabi kata zayyinul Quran ataupun hasinul Quran bi aswatikum. Pereloklah Quran dengan suara kamu. Fa inna sautal hasan yu'til Quran hasanan. Sungguhnya suara yang baik memberikan Quran itu kemukjizannya lebih terserlah. Ya, tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan saya dan tuan-tuan dapat terus mengekalkan momentum ini. Ya, maksudnya kelas-kelas seperti ini, mudah-mudahan kita dapat berkongsi dengan lebih jauh lagi untuk mendapat penambahan ilmu-ilmu yang lebih baiklah untuk diri saya pada tuan-tuan semua ya. Mudah-mudahan kat dulu semua pada hari ini 12.27 kalau ikut saya punya jam. Kita boleh berhentilah ya, bagi laluan pada tuan-tuan makin lewat dah tu. Saya pun dah suara makin kering ya. Jadi kita tangguh dulu dengan kafaratul majlis dan setelah asar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kita baca doa sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa qira'atana wa hajatana wa ibadatana wa dirasatana innaka antas sami'ul alim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan dunia kami. Ampunkanlah dosa kami, dua ibu dan ayah kami, seluruh muslimin muslimat, sama ada yang hidup dan juga yang telah kembali padamu. Allahumma ya Allah, permudahkanlah urusan dunia kami, berikanlah ilmu yang secukupnya pada diri kami, dan jadikanlah ilmu yang kami pelajari, walau di mana jua yang kami belajar, jadikan ianya berkat buat kami, sehingga kami dapat beramal dengannya ya Allah. Allahumma ya Allah, sesungguhnya ilmu yang berkat ini akan menjadi pembantu kami ketika mana kami berada di barzakh nanti ya Allah. Sesungguhnya ilmu yang manfaat itu akan membantu hamba-Mu ya Allah, akan membantu kami ya Allah. Allahumma ya jadikanlah kami generasi yang mencintai ilmu, dan kami mampu membawa anak-anak generasi yang akan datang, cucu cicit kami mampu mencintai ilmu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah generasi kami generasi yang sayang dan kasih cinta pada ilmu ya Allah, agar mereka membawa sinar cahaya ruhul Quran ya Allah, menjadi pembawa ilmu, pembawa amanah, pembawa risalah Nabi-Mu ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, apa yang kami usahakan hari ini jatuh dan sampai kepada cucu cicit kami ya Allah, yang mereka juga akan membawa ilmu yang sama sehingga akhir zaman, sehinggalah kami bertemu-Mu ya Allah. Allahumma rabbana alaika tawakkalna, kami bertawakal padamu ya Allah. Jadikanlah apa usaha-usaha kami ini menjadi kebaikan buat kami dunia dan akhirat ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi tuan-tuan ya. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala permudahkan urusan kita insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima Okay. kasih Ustaz. Ustaz. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Barakatuh. Thank you. Bye. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Terima kasih Ustaz. Bye. Rajin dia.